Musim PKP ni ramai yang masak sampai tak jadi pun masak juga kan. Masak apa pun tak jadi kan. Masak apa tak jadi kan. Yang tak jadi pun kita masak juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hari ni kita nak mengisi sedikit masa luang, masa yang kita ada dalam tempoh PKPB kan, untuk sama-sama kita memanfaatkan, menjadikan suasana atau kehidupan kita sekarang sebagai suatu kehidupan ibadah, sebagai suatu kehidupan yang tidak akan membawa penyesalan kepada kita pada hari yaumul akhir, pada hari akhirat kelak. Jadi apa yang kita nak bincangkan hari ni? Hari ni kita bawa kita bermodul sikit. Ni kita ada satu balang PKPB. Baik. Apa yang kita nak bincang dengan balang ni adalah yang pertama, kita boleh umpamakan dalam kehidupan kita hari ni, suasana kita PKP ni, kita mungkin yang berada di negara-negara yang dah lama PKP disebabkan kes keadaan kita, suasana COVID-19 sekarang ni, kita dah lama PKP tapi ada negara yang baru PKP. Baik. Apa makna balang PKP ni? Baik. Mungkin satu gambaran perumpamaan kita boleh katakan, kita ni macam duduk dalam balang lah sekarang ni, masing-masing tak boleh keluar rumah sesuka hati. Baik. Sebelum kita pergi kepada yang lebih lanjut, saya suka untuk kita sama-sama bincang dan bawakan bahawa kita ni walaupun berada dikatakan umpama duduk dalam balang PKP, kita kena ingat bahawa jiwa orang yang beriman itu selalu bersyukur dengan apa yang dia ada. Jiwa orang yang beriman tu selalu merasa bahagia dengan apa yang kita alami, sebab kita faham tentang matlamat hidup kita. Kita faham tentang situasi kehidupan kita di mana Allah menciptakan kita. Itu pasti dan pasti zaman itu berubah gitu. Tak ada yang kita katakan sebagai zaman kita itu sama dengan zaman dinosaur, sama dengan zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Zaman kita itu pasti berubah. Bukan dikatakan berubah tu maknanya zaman kita dengan zaman Nabi Muhammad SAW lain tak. Bukan sekadar dalam tempoh yang lama ni, bahkan zaman kita dengan zaman generasi anak kita saja dah beza. Bukan anak saja, zaman kita sendiri. Waktu kita hidup mungkin tahun 60-an dulu, mungkin yang hidup tahun 60-an dulu berbeza dah zamannya dengan tahun 80-an. Yang hidup tahun 80-an berbeza zamannya tahun 20-an ni kan, abad ke-20 ni berbeza keadaan kita. Jadi suasana PKP bukanlah satu yang menyebabkan kita patut merasa terkejut gitu kan. Kita rasa tertekan, kita rasa keadaan susah sekarang ni. Kita tak perlu gelabah dengan suasana ni kalau kita adalah orang yang sangat sedar bahawa dunia sentiasa berubah. Sifat dunia sentiasa berubah. Kalau kita nak berada di dalam dunia yang tidak berubah, itu bukan dunia. Dan matilah lebih baik kan. Mungkin itulah suasana yang mungkin tak berubah-ubah lagi. Tapi kalau dunia itu berubah, jadi apa yang perlu kita lakukan adalah kita memfleksibelkan diri kita dan menjadikan perubahan dalam kehidupan suasana sekeliling kita sebagai tetap menjadi jalan untuk kita beribadah. Jadi PKP ni, walaupun kita umpama duduk dalam satu balang, kita tak boleh keluar rumah, tapi sebenarnya bila tak boleh keluar rumah sesuka hati, itu secara khusus bagi muslimat, para wanita, itu adalah satu nikmat di mana wanita ni sepatutnya PKP seumur hidup. Jadi nikmatilah PKP ni sebagai satu yang sepatutnya kita lakukan sejak dulu lagi, dulu, kini dan selamanya. Sebab Allah SWT sebutkan dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qarna fi buyutikunna, disuruh wahai para wanita, tetaplah kamu diam di dalam rumah kamu. Ketahuilah wahai para wanita bahawa rumah adalah tempat yang paling aman dan selamat kepada kita wanita, khususnya dari segi keselamatan agama kita. Sebab apa? Sebab Nabi SAW pesan, Nabi SAW bagi tahu bahawa setiap kali wanita itu keluar daripada rumahnya, istasyrafaha syaitan, bahawa syaitan itu selalu menjeling-jeling melihat kepadanya untuk menjadikan dia sebagai bahan fitnah dan bahan untuk mengucang-ngacikan anak Adam ni. Baik, PKP kita katakan satu tempoh masa, satu ruang yang ada untuk kita sekarang ni mengatur apa yang kita nak isi dalam PKP ni.
Apa yang kita nak isi dalam waktu dan masa PKP yang kita macam umpama satu balang yang kosong ni, kita macam tak nampak apa-apa dalam dia, tapi ketahuilah bahawa tidak akan mungkin ada sesuatu yang kosong di atas muka bumi ni. Pasti akan ada isi. Maksudnya hari ni kalau kita kata saya PKP ni tak tahu nak buat apa lah, kalau tak tahu nak buat apa, maknanya kita tak buat apa-apa. Baik, tak buat apa-apa tu tengah buat apa? Misal tak buat apa-apa tu maksudnya kita tidur. Baik, contohnya ini tidur. Baik, kalau kita tidur inilah yang kita isikan ke dalam kita punya balang. Maknanya kita sedang tidur. Kita buat sesuatu ni, ada benda. Apa dia? Tidur. Baik, kalau misalnya yang kita kata tak buat apa-apa, tu apa dia? Kita makan. Makan. Kalau kita makan, maknanya makan tu lah yang tengah mengisi kita punya masa. Kita bukan tak buat apa-apa. Kalau tak buat apa-apa tu maksudnya ialah main. Main. Kalau kita main, maknanya kita tengah main. Main tu lah yang kita tengah buat dalam PKP ni. Kalau kita tak main, kita kata tak buat apa-apa lah. Okey, kita sembang. Sembang lah dengan siapa-siapa pun di alam maya maupun di alam nyata. Maksudnya, sembang tu lah yang tengah kita buat dalam ni. Baik, kalau kita tak buat apa-apa, maksud tak buat apa-apa tu apa? Main handphone. Kita bermedia sosial. Kita main handphone, kita masuk Facebook, kita masuk IG, kita main WhatsApp kan. Maknanya kita bermedia sosial tu lah yang tengah kita isi dalam ni. Baik, kalau kita kata saya tak buat apa-apa tengah apa tu? Baring kita menonton. Kita menonton filem, kita menonton drama, kita tengok TV, kita tengok YouTube. Maknanya itulah yang tengah kita buat dalam ni. Ada lagi tak balang kosong? Ada lagi ke PKP yang kita kata kita tak buat apa-apa? Tak mungkin, kita mustahil daripada tak buat apa-apa. Ada tak orang yang betul-betul tak buat apa-apa sekarang? Paling kurang kita sedang melihat, menonton video yang tengah kita buat ni. Maknanya kita tengah buat sesuatu. Dalam hidup kita itu tak mungkin untuk kita tak berbuat apa-apa. Dan ketahuilah bahawa kesemuanya ini, apa yang kita buat semua ni akan disatukan menjadi satu buku, kan? Di akhirat kelak, kan, semuanya dia akan dikumpulkan menjadi satu buku dan semuanya akan dihisap satu demi satu, dibuka helai demi helai di hadapan Allah SWT untuk dipastikan dan disoal kembali apa sebenarnya yang sedang kita lakukan di atas dunia ni. Dan satu persatu Allah buka, Allah cabut, Allah tanyakan satu persatu. Itu bukan dengan cara sekadar tidur. Kenapa kamu tidur? Tidak. Tapi soalan Allah adalah sangat detail sehingga dikatakan bahawa kitab amalan kita itu akan membuatkan kita terkejut sebab segala-galanya dinyatakan secara sangat detail, sangat terperinci. Kalau kita kata tidur, sekadar satu perkataan tidur, tapi yang dicek dan ditanya kepada kita adalah T, bahkan bukan T, setiap dot pada T ini, setiap dot, setiap titik pada I, pada D, dan seterusnya setiap saat dan detik, lebih detail daripada apa yang kita fikirkan. Itulah hisab di hadapan Allah. Jadi semuanya akan dikumpul. Segala perbuatan kita dikumpul, umpama helai-helai kertasnya kita kumpulkan jadi satu buku dan semuanya akan ditanya di hadapan Allah SWT. Kita tidur, macam mana niatnya, kenapa kita tidur, apa sebab, kenapa, bagaimana, di mana, apa, semuanya akan ditanya. Kemudian kalau kita makan, apa yang kita makan, dari mana sumber makanan tu, kenapa kita makan, banyak mana kita makan, dengan siapa kita makan, dan sebagainya secara lebih detail daripada tu lagi. Dan kalau kita main, apa yang kita main, bahan permainan kita tu dari mana, sumbernya halal ataupun tidak, dengan siapa kita main, apa tujuan kita main, apa niat kita main, semuanya akan ditanya secara detail. Sama juga kalau kita sembang, apa yang kita sembangkan, isi kandungan sembang-sembang tu apa dia, kosong ke, ada isi ke, tak ada apa-apa ke, itu pun kita akan dihisap juga. Sama dengan kita bermedia sosial, apa yang kita lakukan di media sosial, dan juga kalau kita menonton, apa yang kita tonton, mata kita akan dipersoalkan dan ditanya tentang setiap sesuatu yang kita lakukan. Itu kalau itu yang kita isi dalam PKP ni, kan? Boleh juga kita isi dengan sesuatu yang lebih berfaedah, membaca, kan? Membaca umumnya dia tidak mendapat pahala melainkan memenuhi dua syarat. Kalau kita membaca, baik, bacalah kita isi dalam balang ni. Baik, dua syarat tu apa? Satu, pastikan bahawa apa yang bahan yang kita baca tu adalah bahan yang membawa kepada kebaikan. Tak mestinya ilmu agama secara khusus, tapi apa saja ilmu yang baik, maka itu adalah suatu kebaikan di sisi Allah. Dan yang keduanya, maka pastikan bahawa niat kita membaca bukan sekadar mengisi masa kosong, tetapi untuk niat-niat yang baik kerana Allah SWT. Maknanya misalnya kita membaca untuk tambah ilmu, supaya kita menjadi orang yang lebih takut kepada Allah.
dan kita membaca untuk menjadikan diri kita tergolong dalam golongan yang Allah angkat darjat. Dan sebab Allah mengangkat darjat orang yang lebih berilmu di kalangan kita. Baik, ni banyak yang buat ni, masak kan. Musim PKP ni ramai yang masak sampai tak jadi pun masak juga kan. Masak apa pun tak jadi kan. Masak apa tak jadi kan. Yang tak jadi pun kita masak juga. Baik, masak kalau kita isi itu dalam balang kita, dia berfaedah dengan syarat dua tadi juga. Pastikan apa yang kita masak tu membawa faedah dan membawa manfaat, bukan hanya sia-sia dan membazir semata-mata kan. Dan juga niat kita memasak bukan saja suka-suka atau nak tunjuk pada orang, nak upload kat Facebook kan, nak masukkan dalam blog-blog tertentu kan tentang apa yang kita masak, atau lebih berfaedah daripada itu kita menulis kan. Menulislah kamu supaya manusia dia akan datang pada masa akan datang tahu bahawa kamu pernah hidup di masa lalu. Itu kata pujangga kan. Kita menulis, dan hari ni saya ingat semua orang dah jadi penulis, cuma kita tidak menghasilkan kan sesuatu yang boleh dikenang pada masa akan datang. Menulislah bukan sekadar untuk dikenang, tetapi menulislah supaya dia menjadi amal jariah yang berterusan pahalanya sehingga ke akhir hayat kita. Baik, yang bermanfaat juga adalah berkebun dan bercucuk tanam bagi orang yang ada kawasan tanah di rumahnya, sekitar rumahnya. Dia tak boleh pergi mana-mana, berkebun kat sekitar rumah. Sebab bercucuk tanam ni banyak dalilnya yang sampailah banyak kita kata keadaan-keadaan yang diumpamakan dengan pokok, menunjukkan betapa besarnya nilai pokok di sekeliling kita ni. Dan antaranya diumpamakan sedekah dengan seumpama kita menanam satu biji benih, kemudian tumbuh daripadanya ranting dahan yang daripadanya tumbuh biji-biji benih yang berkali-kali ganda kan. Kemudian disebutkan andai kata kita akan mati sebentar lagi dan di tangan kita ada sebiji kurma, maka tanamlah biji kurma itu. Jadi maknanya bercucuk tanam adalah satu yang berfaedah. Baik. Atau mungkin kita ada yang work from home bekerja dari rumah, kita menyelesaikan tugas pejabat. Itu juga satu yang kita isi dalam tempoh PKP. Baik, kesemua ni tadi adalah amalan-amalan ataupun perbuatan yang berfaedah, yang kita nampak dia sebagai berfaedah tetapi belum tentu berfaedah. Kena pastikan tadi dua benda. Satu, niatnya betul. Yang kedua, cara kita melaksanakan kerja itu tidak bertentangan dengan syariat. Baik, ada ibadah lebih khusus lagi yang boleh kita lakukan dalam musim PKP. Solat, bukan sekadar solat 5 waktu, tapi kita menambahkan solat-solat sunat. Mungkin bagi yang bekerja ke pejabat, sebelum ni nak solat duha susah kan? Kita duduk kat pejabat, atau bahkan qabliyah dan ba'diyah tak dapat kita laksanakan sebab waktu solat yang sangat terhad di pejabat. Maka di rumah nikmatilah masa kita untuk kita melaksanakan ibadah wajib ni, ibadat-ibadat sunat yang lebih banyak lagi, atau ibadat sunat baca Quran. Sama juga kalau kita pergi pejabat, kalau kita bekerja seperti biasa, mungkin kita ambil masa untuk bersiap, ambil masa untuk atas kenderaan, tapi bila kita di rumah, manfaatkan masa tu dengan baca Quran. Ni yang kita isi dalam ruang ni. Atau yang lebih bermanfaat, yang sama-sama manfaat ibadah khusus juga, kita berzikir. Berzikir ini boleh dilakukan secara khusus di tempat kita, dan zikir yang terbaik adalah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ataupun disebutkan afdalul dzikr La ilaha illallah, atau kita berkuliah online macam yang kita tengah buat sekarang. Baik, ini semua adalah amalan-amalan yang jelas baiknya selama niat kita terjaga. Jadi niat tetap kena dijaga supaya semua ni mendatangkan faedah dan kebaikan. Baik, semua amalan ni kita akan semua akan dimasukkan dalam satu buku amalan. Satu buku amalan tebal, mungkin sebahagian daripada isi kandungan buku amalan tadi kan, yang akan Allah perlihatkan dan Allah tuntut kita di akhirat nanti, satu persatu akan ditanyakan kepada kita secara sangat detail. Baik, itu satu-satu kalau kita buat benda-benda ni semua satu persatu. Tapi ada yang kita boleh gabung. Ada amalan yang kita boleh gabung yang menjadikannya lebih bermanfaat. Double, triple boleh. Baik, misal kita tadi main. Baik, kita main supaya lebih bermanfaat main ni, maka kita main bersama keluarga. Baik, kita main sama-sama dengan keluarga. Dan pastikan main sebab main dengan keluarga ni, kata kalau dengar bunyi main, kita dengar
macam tak bagus kan. Kalau main ni main macam enjoy, happy, tak. Kan ada salah satu daripada hadis Nabi SAW yang baginda sebutkan bahawa ada beberapa permainan yang mendatangkan pahala dan kebaikan. Satunya berkuda, memanah, kan? Dan kemudian bermain, bersenda gurau bersama keluarga, isteri, kan? Jadi maknanya bermain dengan keluarga itu dapat pahala. Jadi walaupun dah dewasa, dah jadi nenek-nenek sekalipun, kita masih lagi perlu bermain bersama keluarga sebagai satu ibadah. Baik. Ada lagi yang boleh buat bersama keluarga, menonton. Menonton filem drama ni, mungkin kita kalau sebut filem drama macam tak baik. Tapi filem drama boleh kita pilih yang baik. Contohnya filem-filem agama yang membawa kepada keimanan. Hari ni ada banyak drama filem yang membawa kepada semangat kepahlawanan, contoh kan, yang membawa kepada semangat jihad, perjuangan kita sebagai umat Islam, yang membawa kepada keinginan kita untuk menjadikan diri kita lebih baik. Ini kita tonton bersama dengan keluarga. Baik. Ada lagi yang boleh kita buat bersama dengan keluarga, kan? Contohnya bersembang. Sembanglah bersama dengan keluarga kita, kan? Cuma pastikan isi kandungan sembang ini mohon kepada ketua-ketua keluarga untuk memimpin, kan, dan menjaga sembang-sembang ni supaya tak melalut jadi maksiat. Sembang maksiat ni maknanya contohnya mengumpat, kan? Sembang-sembang yang akhirnya bawa kepada pergaduhan, perdebatan yang sia-sia. Ini kita elakkan. Baik. Bersama keluarga juga kita boleh makan. Makan bersama keluarga adalah satu sunnah yang sangat dituntut, kan? Sangat dituntut dalam Islam, di mana makan berjemaah ini Rasulullah SAW hampir tidak pernah meninggalkannya. Bahkan Nabi SAW kalau nak makan seorang-seorang, Nabi akan buka pintu, cari orang yang lalu depan rumah tu, Nabi akan panggil untuk makan bersama-sama. Jadi makan berjemaah ni ada hikmah yang sangat banyak. Baik, selain daripada tu boleh bersama-sama dengan keluarga membaca. Mungkin selama ni kita bayang membaca tu kita baca diam je. Tak, kita boleh baca buku bersama-sama keluarga. Maksudnya kita baca sambil kita diskusikan, kan? Misalnya Sirah Nabawi, itu kan baca. Kita ambil kitab, kita baca sama-sama. Apa pendapat, kan? Apa pandangan, macam mana kita nak amalkan dalam keluarga kita. Kita membaca bersama keluarga. Memasak. Masak jangan dianggap sebagai pekerjaan wanita semata-mata. Kita tahu chef-chef hebat dalam dunia ni banyak lelaki. Jadikan memasak sebagai aktiviti keluarga supaya dia lebih bermanfaat, dan maknanya kita boleh buat dua dalam satu, kan? Sekarang kita nak maksimumkan amalan kita supaya dapat pahala lebih. Masak sama-sama, kan? Seorang potong bawang, seorang potong sayur, seorang tumis-tumis kat dapur, seorang tolong angkat periuk, kan? Baik. Lagi yang boleh kita buat bersama keluarga, berkebun. Boleh sama-sama, kan? Jangan seorang-seorang buat kerja ni, kan? Bersama dengan keluarga. Baik, dan beberapa contoh lain, sama juga, termasuk juga baca Quran. Baca Quran pun kita boleh buat juga, bertadarus. Jangan tunggu bulan Ramadan saja nak tadarus. Kita boleh baca sama-sama keluarga. Dan juga ada lagi yang kita boleh buat dengan keluarga kita. Kita boleh kuliah online sama-sama. Sama macam menonton tadilah. Sekarang kita menonton kuliah online bersama-sama keluarga, okay? Baik, dan beberapa yang lain. Baik, ada lagi perkara yang kita boleh buat dalam ibadah, dalam masa yang sama. Contohnya puasa. Puasa ni semua sekali tadi yang kita bincang tadi tu semua boleh buat bersamaan dengan puasa. Maksudnya dalam satu balang kita dah buat bersamaan dengan ibadah ini, ada ibadah-ibadah yang lain. Itu maknanya kita dah memanfaatkan masa PKP kita dengan lebih maksimum lagi. Jadi kat situ kita untunglah, kita kata serampang dua mata. Sekali sambil menyelam minum air. Dalam bab ibadah pun, kalau boleh kita nak buat ibadah-ibadah secara bersama-sama. Kita nak buat ibadah-ibadah yang kita combine, kan? 2 in 1, 3 in 1, dalam masa yang sama. Boleh juga misalnya kita buat 3 dalam 1. Kita puasa, pada masa kita puasa kita buat aktiviti bersama keluarga. Dan apa dia aktiviti bersama keluarga tu? Misalnya kita main, kan? Kita main bersama keluarga. Jadilah 3 dalam 1, kan? Yang penting semuanya ini akan mengisi, kan? Akan mengisi kita punya balang PKP tadi, kan? Yang mana kita tahu dan kita pasti bahawa Allah telah menyatakan kepada kita bahawa setiap sesuatu yang kamu lakukan tidak akan terkecuali, walau sedetik pun, walau sesaat pun, walau sekecil mana pun amalan dan perbuatan itu, semuanya akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Maka pimpinlah keluarga kita bersama-sama meletakkan hala tuju kehidupan kita, untuk kita hidup tidak ada lain tujuannya melainkan untuk balik kampung. Balik kampung kita kat mana? Dekat akhirat nanti, kan?
Dan saya pesan untuk kita semua, untuk saya dan diri kita semua, supaya kita tetap kekal dengan sunnah Rasulullah SAW dalam musim wabak ini. Sunnahnya adalah untuk kita stay at home. Itu sunnah, bukan sekadar perintah daripada pemerintah kita, daripada ketua kita, tapi sunnahnya begitu. Di mana Nabi SAW ajarkan bahawa kalau ditimpa wabak di satu tempat, maka janganlah kamu keluar daripada wabak tu, daripada tempat yang ada wabak tu. Dan kalau kamu berada di tempat yang tidak ada wabak, janganlah kamu pergi ke tempat wabak itu. Itu kaedahnya, sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita stay at home dapat pahala. Tak perlu kita rasa bimbang, rasa risau, rasa tertekan, rasa tak boleh buat tu, tak boleh buat ni. Dan kita tu akan semakin terseksa bila kita memikirkan tentang sesuatu yang tak boleh kita buat. Tapi kita akan bahagia ketika kita memikirkan apa yang kita boleh lakukan pada saat dan detik ini. InsyaAllah mudah-mudahan mendatangkan manfaat kepada kita. Mudah-mudahan Allah hisab kita dengan setiap sesuatu yang kita lakukan ini dengan nilai-nilai kebaikan, insyaAllah. Aqulu qali hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.